Bercakap mengenai COVID-19 di Amerika Syarikat ini agak sesuatu yang agak membimbangkan dan kita juga ingin melihat bagaimanakah keadaannya warga Malaysia, rakyat Malaysia yang berada di Amerika Syarikat. Dan untuk itu kita nak bersiaran langsung terus bersama dengan warga Malaysia di Virginia, Amerika Syarikat, Nurlidah Zainal Abidin. Assalamualaikum, Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nurlidah, pertama sekali mungkin boleh kongsikan bersama kami sudah berapa lama berada di Virginia, Amerika Syarikat dan apa yang Nurlidah lakukan di sana? Saya sudah berada di sini sejak 1996, bermastautin di sini ikut suami. Saya ada 4 orang anak dan sekarang ini saya bertugas sebagai curriculum developer untuk bahasa Melayu untuk State Department of US State Department dan mengajar bahasa Melayu. Okey, Nurlidah, melihat kepada keadaan semasa di Amerika Syarikat ini, kesnya agak tinggi. Jadi bagaimana daripada pemerhatian Nurlidah sendiri melihat kepatuhan kepada arahan-arahan semasa di Amerika Syarikat itu sendiri? Saya tak boleh bercakap untuk semua negeri di Amerika Syarikat sebab Amerika Syarikat ini terlalu besar. Tapi untuk Virginia ni saya nampak Alhamdulillah lah orang kebanyakannya patuhlah dengan lockdown ni kan. Sebab kami sendiri di sini sudah hampir 2 bulan setengah terpaksa buat telework lah kan. Jadi kemungkinan hampir mungkin 3 bulan mungkin kami akan di quarantine. Dijangka Gubernur Negeri Virginia ni menjangkakan yang kami akan quarantine sehingga bulan Jun, awal bulan Jun. Dan bila sebut mengenai quarantine ini ataupun mengasingkan diri, tidak kerap berjumpa dengan orang-orang awam di luar sana, kebimbangan utama adalah mengenai supply makanan ataupun bekalan makanan. Jadi bagaimana Puan Nurlidah dan juga ahli keluarga mendapatkan bekalan makanan tu? Alhamdulillah kami kat sini rasanya tak seperti di Malaysia. Tapi kalau di New York tu mungkin lain lah. New York tu mungkin sama seperti di Malaysia. Tapi kalau di Virginia ni tak berapa serius seperti di New York. Kami dibenarkan untuk pergi membeli belah. Kami dibenarkan untuk keluar bersenam, untuk menjaga mental sendirilah kan. Kalau tak duduk di rumah susah juga kan. Jadi dibenarkan untuk keluar berjogging dan sebagainya. Kalau pergi membeli belah tu masih terhadlah berapa orang kena pergi dalam satu pasar raya tu dihadkan. Tapi tak ada masalah lah untuk membeli belah tu, tak ada masalah. Kalau kita lihat seperti laporan yang kami paparkan awal tadi, ada sedikit mungkin perbezaan pendapat antara negeri dan juga di peringkat persekutuan mengenai pembukaan perniagaan. Kalau di Virginia itu sendiri bagaimana keadaannya? Maksud saya, adakah ada perniagaan essential services yang sudah memang terus beroperasi seperti makanan dan perkhidmatan telekomunikasi, tapi sedang kita dalam keadaan COVID ni desakan untuk membuka perniagaan itu begitu kuat sekali. Kalau di Virginia bagaimana keadaannya, Puan? Tentu sekali lah yang paling terjejas adalah ekonomi kan, terutama untuk perniagaan kecil-kecilan, untuk apa yang kita panggil untuk kedai-kedai mom and pop yang kecil-kecil ni kan, memang terjejas lah. Tapi ada juga restoran-restoran yang masih dibuka tapi tidak dibenarkan untuk makan di dalam kedai itu sendiri, hanya boleh dibawa balik atau ditapau, bungkuskan dan sebagainya. Ya. Puan, kita tahu setakat ini saya difahamkan ada lebih kurang 167 kes positif COVID-19 di Virginia, kalau ini mengikut kawasan di mana tempat Puan tinggal ketika ini. Dan salah satu cara terbaik untuk memutuskan rantai jangkitan itu adalah dengan mengkuarantin diri. Tapi jika kita perlu keluar, kita perlu mengamalkan penjagaan kesihatan seperti memakai topeng dan juga menjaga jarak. Dan kita sebut maklum ketika ini seluruh dunia memerlukan topeng muka, hand sanitizer.
betapa apakah ianya satu yang sukar untuk mendapatkan penjagaan ataupun peralatan yang saya sebutkan tadi, topeng muka, hand sanitizer di tempat puan tinggal? Pada awal masa mula diisytiharkan untuk kuarantin tu memang ada macam apa yang saya baca dekat Malaysia, apa kita panggil panic when you have to buy right away kan. Pada awalnya memang saya rasa semua orang dapat lihat video di social media macam mana kepanikan orang di Amerika Syarikat pada awalnya, tapi sekarang ini sudah berangsur kurang lah. Dan juga sistem di sini, satu yang bagusnya ialah sistem kemasyarakatan. Macam contohnya, saya duduk di kawasan kejiranan yang mana kami sangat aktif dalam Facebook. Jadi antara kami sendiri, ada ramai orang yang buat face mask sendiri, jahit mask sendiri. And then mereka akan umumkan di Facebook siapa-siapa yang memerlukan dan mereka akan berfungsi lah, mereka akan hantar bantu antara jiran seperti itu. Puan Nurlida, kita dapat lihat semua negara seluruh dunia berhadapan dengan pandemik COVID-19 ini dan Puan telah lama tinggal di Amerika Syarikat. Apa perkara yang mungkin kita boleh belajar daripada Amerika Syarikat dalam kita berhadapan dengan COVID-19 ini mengikut pemerhatian Puan? Belajar tu kadang-kadang tak semestinya yang sesuatu yang baik untuk belajar, yang tak baik juga ada boleh buat pengajaran kan. Saya rasa satu disiplin. Orang sini rata-rata ya, tak semua tapi rata-rata sangat disiplin lah. Kalau governor atau kerajaan kata ditutup, kita akan tutup lah maksudnya. Tapi dari segi, saya rasa mungkin ada baiknya di Malaysia tu, sedikit yang kita boleh lihat macam mana the implementation tu kan, kadang-kadang kekerasan tu lebih baik. Tapi alhamdulillah orang sini okey, orang Virginia okey, tapi ada juga kawasan-kawasan negeri lain ya, yang kita nampak yang cuba melakukan sebaliknya lah kan, yang tak nak ikut apa yang diperintahkan dan kadang-kadang kita lihat akibatnya lah kan. So saya rasa kedua-dua negara ada baik dan buruk yang boleh kita pelajari. Baik, tapi apa pun kita harapkan Puan Nurlida dan juga keluarga sentiasa baik-baik saja, terus mengikuti arahan semasa kerajaan dan jaga diri, jaga kesihatan. Terima kasih Puan Nurlida Zainal Abidin, warga Malaysia yang berada di Virginia, Amerika Syarikat.